Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimuliakan dan dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Dan mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam perjumpaan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal ibadat, amal ibadat kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan sambung pada muka surat 24. Muka surat 24 dalam bab kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid amat penting, maka para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarinya. Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu, seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin, kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani, kaedah matan syair Ar-Rahabiyah oleh Syekh Muhammad bin Ali, matan syair Al-Maysurah oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari, matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad, kaedah Syajaratul Miras oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah, kaedah Fajar oleh penyusun sendiri, oleh penulis kitab ini sendiri menggunakan kaedah Fajar, dan kaedah-kaedah yang lainnya. Sama-sama kesempatan yang ada, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada guru saya Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah, merupakan guru saya dalam bab faraid ini, yang mana saya mendapatkan sanad daripada beliau pada tahun 2009 di Mesir waktu itu, dan almarhum telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada tarikh 2 Mei 2021 tahun yang lepas. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat yang mahir ilmu faraid, sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabata an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidun bin Thabit. Daripada Abi Qibalah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baginda sallallahu alaihi wasallam memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah di Syam. Beliau berkata, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang. Ini sejarah kisah di kalangan para sahabat Nabi SAW yang paling alim, yang paling faqih berkenaan dengan faraid adalah Zaid bin Thabit. Bahkan kata Umar Al-Khattab, merupakan khalifah juga, mengatakan sekiranya ingin bertanya tentang faraid untuk lebih mendalam, bukan sahabat-sahabat lain tak tahu, tahu juga, cuma yang paling faqih, yang paling alim, yang paling memahami selok-belok perkiraan, kaedah dan sebagainya adalah Zaid bin Thabit. Maka jemputlah Zaid bin Thabit, kata Umar Al-Khattab. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan penentuan daripada Allah? Sebab setiap yang ada di dunia ini ada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang baharu, al-alam ma siwallah, merupakan perkara yang al-hadith, perkara yang baharu, yang mana ada penciptanya. Termasuk badan kita juga ada pemiliknya, penciptanya. Kita diberi kehidupan di dunia, diberikan kesihatan, diberikan harta, diberikan anggota, semuanya ini pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kata pinjam? Sebab di akhirat nanti Allah akan tanya balik. Kalaulah kita bagi barang dekat kawan kita, kita bagi sepenuhnya milik dia dah, kita dah tak ambil tahu dia nak guna untuk apa, dan kalau dia nak jual barang tu pun kita tak boleh nak marah, sebab kita dah bagi hibah dengan pemberian kasih sayang dan sebagainya. Tetapi kalau kita bagi pinjam, kalau rosak, kita boleh minta ganti. Begitu juga harta kita di dunia ini, Allah bagi pinjam. Kalaulah Allah bagi terus, Allah tak tanya dah kat akhirat nanti. Tapi disebabkan Allah beri pinjam, bukan hanya harta, badan kita, anggota kita juga akan ditanya lagi di akhirat nanti di padang mahsyar. Kita akan ada peperiksaan SPM nanti, sijil padang mahsyar. Kalau di dunia, di Malaysia ini ada SPM, sijil pelajaran Malaysia, tapi di sana juga ada sijil padang mahsyar. Ada 4 soalan yang Allah akan tanya. Tidak berganjak kaki kita, kata Nabi SAW, au kama qal, mafhumnya tidak berganjak kaki anak Adam di hadapan Allah di padang mahsyar melainkan ditanya 4 perkara. Yang pertama berkaitan tentang umurnya, daripada dia mula baligh, mula berakal sehingga dia hilang akal atau mati. Umurnya digunakan untuk apa? Untuk ibadat ataupun untuk maksiat, ataupun untuk pahala, untuk dosa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya tentang ilmunya, apa yang dia dah ada, dia amalkan ataupun tidak. Ilmu yang ada ini, yang fardu ain, dituntut ataupun tidak. Bila dah tuntut, dia amal ke tidak, kemudian disampaikan ke tidak, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan tentang harta kita. Dari mana datangnya, kepada apa kita belanjakan, yang wajib adakah dilaksanakan seperti zakat, nazar kalau ada, haji, umrah, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat berkaitan tentang anggota badan kita akan ditanya. Yang 7 ini akan ditanya apa dia? Mata, telinga, mulut, kedua tangan kita, kedua kaki kita, perut kita, kemaluan kita, mulut kita. Dan yang paling susah kata ulama nak jaga ni mulut.
Mulut ni anggota paling susah nak jaga, paling banyak buat dosa ni lah mulut. Sebab dengan mulut ini banyak terbit dosa-dosa yang kadang-kadang kita sedar ataupun tak sedar. Dengan mengumpatnya, memfitnahnya, mengeji dan sebagainya. Waktu kat sana nanti kita tak boleh nak cong lagi dah. Kalau kat dunia ni boleh lagi nak tipu-tipu. Harta kita boleh sorok-sorok lagi daripada LHDN. Tak nak isytihar harta banyak, takut apa? Kena bayar cukai banyak. Boleh lagi nak kelepet, boleh lagi nak cong. Kat sana tak boleh dah. Kat sana Allah Maha mengetahui, dan yang bercakap di hadapan Allah bukan mulut kita. Apa yang bercakap? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, kata Allah, pada hari akhirat nanti di padang mahsyar ditutup mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap apa? Tangan-tangan kita yang bercakap. Ya Allah, si fulan ini tarikh sekian pergi ke tempat sekian-sekian. Apa kita nak jawab? Redha ajalah. Apa yang kita buat, itulah yang kita tuai di akhirat nanti. Jadi hati-hati. Aktsaru, kata Nabi SAW, perbanyakkan aktsaru min zikri, daripada mengingati hazimil lazzati, perkara-perkara yang boleh memutuskan kenikmatan dunia. Dalam erti kata lain apa dia? Ingat mati. Perbanyakkan ingat mati. Supaya apa? Supaya bila kita ingat mati, kita sedar diri kita. Bila kita ingat mati, ketika mana? Memutuskan kelazatan dunia. Bila kita tengah seronok dengan harta yang banyak, ingat mati. Ya Allah, kalau Allah tarik nyawa aku waktu ni, apa persediaan aku? Tengah seronok dengan anak-anak yang ramai, yang berjaya, ingat mati. Apa jua perkara-perkara yang lazat dalam dunia ini? Ada isteri ramai contohnya, seronok. Ingat mati supaya apa? Dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedia dalam menemui Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa Allah nak cabut nyawa kita. Kemudian bila ditanya, mulut tak jawab, yang berkata-kata tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Siapa jadi saksi? Kaki. Kaki-kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Ya Allah, aku menjadi saksi si fulan bin si fulan ini pergi ke tempat sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian. Waktu tu kita tak boleh nak fikir lagi dah orang lain, nafsi-nafsi. Masing-masing dalam keadaan bogel dah. Di padang mahsyar nanti Allah bangkitkan semuanya dalam keadaan bogel bulat, kecuali para nabi, para rasul diberikan pakaian istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang biasa akan bogel, dan waktu tu dah tak fikir orang lain lagi dah. Kang nampak dia, tu kok bogel lah, dah tak fikir orang lain dah. Masing-masing bogel dan masing-masing ketakutan lari. Bila jumpa anak lari, bila jumpa ayah lari, bila jumpa kawan-kawan lari. Sebab apa? Takut dibicarakan hak dia, mungkin ada yang kita tak tertunaikan. Ketua keluarganya, ayahnya, suaminya, ada tanggungjawab masing-masing, ada amanah masing-masing yang wajib dilaksanakan di dunia, mungkin tak terlaksana, kita takut nak berhadapan dengan orang tersebut. Makin besar pangkat jawatannya di dunia, makin banyak amanah tanggungjawab dia. Ketua kampung ke, penghulu ke, semuanya ini akan ditanya. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulin, dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu pimpin. Kecil kelompok kumpulan kita, kecillah amanah tanggungjawab kita. Besar kelompok kita, wakil rakyat apatah lagi, besar amanahnya, besar tanggungjawabnya. Dapat laksanakan, alhamdulillah. Kalau tak dapat, na'udzubillah min zalik. Sebab itu dikatakan penentuan daripada Allah. Bila kita mati, jasad kita juga akan dikembalikan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tanam, dikebumikan. Harta yang kita miliki di dunia diberikan, dipulangkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham betul-betul. Harta yang kita dapat daripada warisan bila ayah kita meninggal dunia, belum lagi milik kita, belum lagi menjadi milik kita. Kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang memberi balik kepada waris-waris melalui apa? Melalui faraid. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kata Allah dalam surah An-Nisa. Bagi kamu suami-suami lelaki-lelaki akan mendapat 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, daripada isteri-isteri kamu sekiranya dia mati tidak meninggalkan anak. Ini semua cara Allah nak pulangkan balik kepada kita waris yang masih hidup.
Jadi setiap apa yang Allah berikan di dunia ini hanyalah pinjaman, dan Allah akan ambil balik. Dan bagaimana cara Allah nak bagi balik kepada kita sebagai waris? Melalui dengan kaedah faraid. Kerana kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, yang pertama merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12 dan 176, seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud yusikumullahu fi auladikum, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu lizzakari mithlu hazil unsayan, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslimat di belakang mungkin terasa kenapa bahagian kami sedikit. Kalau kita lihat sejarah kisah bagaimana sebelum kedatangan Islam, cara orang jahiliyah mewarisi harta daripada si mati, anak perempuan satu sen pun tak dapat. Kisah ketika mana seorang wanita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anaknya dua orang wanita, perempuan anaknya dua orang, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku adalah isteri kepada sahabat Nabi yang syahid di medan perang. Saya tak ingat namanya. Wanita ini bertemu dengan Rasulullah mengadu, harta peninggalan arwah suamiku telah diambil oleh saudara lelakinya dan tidak ditinggalkan sisa sedikit pun buatku, iaitu isteri kepada si mati tadi, dan dua orang anak perempuannya. Apa kata Nabi SAW? Nabi senyap. Kemudian hinggalah turunnya ayat berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Ni antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ketika mana Nabi ditanya oleh seorang wanita yang mana dia tidak mendapat satu sen pun harta daripada peninggalan suaminya dan anak-anaknya semuanya perempuan. Ini pembahagian sebelum daripada kedatangan Islam. Maka Islam datang menaikkan martabat wanita, lizzakari mithlu hazil unsayan, bagi lelaki dua bahagian daripada kaum wanita. Sebab apa hikmahnya? Sebab wanita ini tanggungjawab amanahnya kurang, tetapi lelaki amanah tanggungjawabnya besar sebagai ketua keluarga, sebagai orang yang wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Di bawah tanggungan dia, lelaki ini tanggungjawabnya lebih besar. Maka hikmah, bukan nak kata sebab, tidak, tetapi hikmah di sebalik penentuan Allah ini kita boleh lihat dan kita boleh agak, oh ini hikmahnya. Sebab lelaki ini tanggungjawabnya besar, nak nafkahkan isterinya, nak nafkahkan anak-anaknya. Zaman sekarang semua perlukan duit. Bukan duit segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Ini zaman sekarang. Kita bukan nak dahulukan duit, tak, tapi duit bukan segala-gala. Segala-galanya perlukan duit. Ini hakikat yang kita kena lalui. Segala-galanya memerlukan duit. Tak ada benda yang free. Masuk tandas pun kena bayar 50 sen, kena bayar RM1. Jadi semuanya ini melibatkan harta. Cuma cara bagaimana kita nak mendapatkan harta ini, kita kena lihat sama ada perkara tersebut melalui jalan yang benar atau sebaliknya. Setiap makanan yang masuk dalam mulut, dalam badan kita, kata Nabi SAW, sekiranya daripada sumber yang haram, maka
Neraka adalah tempat utamanya. Atau kama qala Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi memberi amaran, apa-apa makanan ataupun sumber yang masuk dalam diri kita daripada sumber yang haram, maka akan dicampakkan ke dalam api neraka, kerana api neraka lebih utama bagi dia. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedikit pun termasuk ke? Apa kata Nabi? Walaupun hanya sebatang kayu sugi. Kayu sugi berapa ringgit tuan-tuan? Ingat dalam RM1 ada. Walaupun RM1 nilainya tetap akan dicampakkan ke dalam neraka seandainya sumbernya daripada yang haram masuk ke dalam badan kita. Na'udzubillahi min zalik. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, separuh daripada harta itu. Bagi lelaki 2 bahagian daripada perempuan, sekiranya lelaki dan perempuan ada bersama-sama. Contoh, saya ada anak lelaki seorang, saya ada anak perempuan seorang. Ada 3,000 harta saya. Yang lelaki dapat 2,000, yang perempuan dapat 1,000. Kalau misal kata yang perempuan seorang saja, saya ada anak perempuan seorang je, yang seorang perempuan akan mendapat 1/2, iaitu daripada 3,000, 1,500. Kalau 2 orang, 2 perempuan atau lebih, 9, 10, semuanya perempuan, hanya akan mendapat 2/3 daripada harta peninggalan si mati. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Bagi mak ayah, kalau misal kata si mati ada anak, tak kira anak lelaki, anak perempuan, maka si ayah akan dapat 1/6, si ibu akan dapat 1/6. Kalau anak si mati hanya perempuan, ayah akan mendapat 1/6 bersama dengan baki. Kalau yang si mati ini tak ada anak, maka si ibu akan dapat 1/3. Yang si ayah akan dapat baki, bermakna 2/3. Kalau si mati ini ada saudara, anak tak ada, tapi ada adik-beradik, bermakna si ibu akan mendapat 1/6. Yang ini ilmu kita akan jumpa nanti dalam bab yang akan datang, lebih terperinci bahagian-bahagian ashabul furud. Bagi anak berapa keadaannya, bagi ayah berapa keadaannya, ibu berapa keadaannya. Tapi daripada penafsiran makna daripada ayat Al-Quran ini, itulah keadaannya. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi bila berlaku kematian, apa yang perlu kita nak buat pada harta si mati? Yang pertama, kena asingkan untuk pengurusan jenazah. Soal untuk mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya, asingkan siap-siap. Gunakan harta si mati ini sebelum proses faraid. Jangan bila dah meninggal dunia terus nak faraid. Tak, kita kena ada step by step dia, kena ada yang lebih utama. Apa dia? Pengurusan jenazah asingkan dahulu. Guna duit si mati untuk urusan pengurusan jenazah, mandi, kafan, solat, kebumi. Kemudian hutang si mati kalau ada. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Apa hutang dengan Allah? Contoh haji dia belum tertunai, maka kena buat badal haji, kena upahkan orang untuk hajikan dia. Kalau misal kata dia ada nazar yang belum tertunai, dia ada puasa yang belum diqada ataupun dilunaskan, kena bayar fidyahnya, kena bayar hutangnya. Nazar tadi berapa dia punya diat ataupun dia punya bayarannya, kena tunaikan dahulu. Kemudian hutang dengan manusia, yang ni biasa. Yang ni biasa kita dengar bila berlaku kematian, bila dah selesai ke bumi, biasa ada waris akan bagi tahu, ataupun selesai daripada solat jenazah, waris akan bagi tahu siapa-siapa yang ada berhutang dan si mati arwah ada berhutang, boleh tuntut dengan kami, saya selaku anak, contoh. Yang itu hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, mana lebih utama? Hutang dengan Allah lebih utama. Dahulukan hutang Allah dahulu. Kalau misal kata ada, sebab tu kita kalau yang dah uzur, yang tak mampu puasa, catat, bagi tahu dengan waris kita, yang abang tak dapat puasa tahun ni, ada 20 hari abang tak dapat puasa, tahun depan abang cuba puasa ganti, kalau tak lepas, tak dapat juga, kena bayar fidyah.
Jadi kita tahu, waris tahu berapa hutang puasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah jemput, waris tahu berapa hutang kita. Kena bagi tahu. Jangan malu nak bagi tahu. Jangan malu, kita bukan geng plastik hitam. Geng plastik hitam tahu kan? Geng plastik hitam. Pergi makan senyap-senyap. Tak. Bagi tahu dengan isteri, bagi tahu dengan pasangan, bagi tahu dengan anak kalau betul kita termasuk orang yang uzur, tak boleh nak puasa. Kalau ketika itu kita sakit, kita ada keuzuran, maka diharuskan untuk berbuka, tak wajib puasa, tapi wajib ganti. Kena bagi tahu supaya apa? Mudah untuk waris kita membayar hutang fidyah ketika bila kita dah tak ada nanti. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12, apa kata Allah? Dan bagi kamu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Kita suami, isteri kita meninggal, isteri kita ada harta, dia ada anak, kita dapat 1/4. Bila dia tak ada anak, kita dapat 1/2. Anak ni tak semestinya anak dengan kita. Kalau kita kahwin dengan janda yang ada anak, itu adalah anak si mati. Dia meninggal, isteri kita meninggal, kita akan dapat 1/4. Walaupun anak tadi bukan anak kita, tetapi anak si mati kita akan dapat 1/4, bukan 1/2. Si mati ada anak, walaupun bukan anak dengan kita. Jika kamu tidak mempunyai anak, tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka dan bagi mereka, maaf, saya terlajak, dan bagi mereka iaitu isteri-isteri mendapat 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ni sama juga. Kalau misalnya kata kita ini duda, dah ada anak, kahwin dengan isteri baru, contoh, belum dapat anak dengan isteri baru, kita meninggal dunia, isteri kita akan dapat berapa? 1/8, sebab kita ada anak, walaupun anak kita ni bukan dengan isteri ketika kita meninggal dunia tadi. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Kalau kita tak ada anak, isteri kita dapat 1/4. Kalau kita ada anak, isteri kita dapat 1/8. Kalau dua isteri macam mana? Kongsilah. Siapa suruh kahwin ramai? Kalau 2 orang isteri, 3 orang isteri, kongsilah 1/4, 1/8 itu daripada isteri-isteri si mati tadi. Sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka saudara-saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Ini special case bagi saudara seibu. Jarang-jarang berlaku, kadang-kadang berlaku. Saudara seibu sebapa, kalau misal kata si mati tidak ada anak, tidak ada ayah, dia ada saudara mara seibu sebapa, maka lizakari mithlu hazil unsayain. Tapi kalau saudara seibu ni maknanya apa? Sama mak lain ayah. Saudara sebapa sama ayah lain mak. Saudara seibu sebapa sama mak sama ayah. Yang ini saudara seibu, sama ibu lain ayah. Yang ini dapat 1/6 dan tak ada bahagian 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan, sama rata. Jarang berlaku. Tapi pernah berlaku. Kalau berlaku, kena ambil hukum ini bagi saudara seibu 1/6, tak kira lelaki atau perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Wasiat ni apa? Ucapan si mati semasa hidup dan penyerahannya selepas mati. Hibah apa dia? Pemberian semasa hidup dan ucapan semasa hidup.
Tak ucap pun boleh jadi hibah. Bila dia bagi ke anak dia, nah, macam tu je, nah. Itu dah dikira hibah. Pemberian semasa hidup. Beza hibah dengan wasiat apa dia? Hibah pemberian masa hidup. Wasiat dia cakap masa hidup, pemberian selepas mati. Contoh ayat yang biasa kita dengar, long kalau ayah dah mati nanti. Kalau ayah dah mati nanti. Ini contoh yang biasa kita dengar, yang popular berkenaan dengan wasiat. Kalau dah mati nanti, bukan sekarang nak bagi, nanti tunggu ayah dah mati nanti. Kalau ayah dah mati nanti, tanah dekat ujung kampung yang 1 ekar tu nanti, yang milik ayah tu, ayah wakafkan untuk masjid, contoh. Jadi anak ni dengar wasiat. Sebaiknya semua anak, semua waris tahu, supaya tidak ada pertikaian di kemudian hari. Kalau dapat boleh buat dokumentasi, ada akad, ada hitam putih, itu lebih baik. Sekarang dah macam-macam firma-firma wasi dan sebagainya, kita boleh buat mengikut lunas undang-undang. Hibah bersyarat, wasiat dan sebagainya. Dan wasiat juga tak boleh bagi semua. Maksimumnya 1/3 dari harta kita. Supaya apa? Supaya tidak menzalimi ahli waris yang sepatutnya dapat wasiat, yang sepatutnya dapat faraid, maaf. Wasiat tak boleh lebih 1/3. Kemudian penyerahan selepas berlakunya kematian. Akad penyerahan semasa hidup, dan bukan untuk perkara-perkara yang maksiat. Dia ni wasiatkan juga, nanti tanah hujung kampung tu 1 ekar tu ayah wasiatkan untuk pembinaan gereja, contoh. Tak boleh, batal wasiatnya. Kalau lebih daripada jumlahnya 1/3 daripada keseluruhan harta, kata ulama, ambil maksimum 1/3 sahaja. Selebihnya terpulang pada waris-waris yang lain, sama ada nak membenarkan ataupun tidak. Itu pun selepas daripada tahu bahagian-bahagian yang lain tentang faraid. Kita nak bagi sama rata boleh tak sebenarnya? Tanya dengan tuan-tuan, boleh tak? Boleh, tapi ada syarat. Sama ada kita nak bagi sama rata ataupun muafakat daripada harta peninggalan arwah ayah kita. Contoh, kita ada adik-beradik, tak kira berapa lelaki berapa perempuan, tapi nak bagi sama rata. Boleh tak boleh? Boleh dengan 3 syarat. Tak ada syarat ini, hukumnya haram. Kadang-kadang orang terlepas pandang yang 3 syarat ini. Dia terus bagi sama rata. Memang betul, dari sudut lunas undang-undang, kita boleh pergi dekat pusaka kecil, pejabat pusaka kecil, kita dekat situ kita ada pilihan, nak ikut faraid ataupun nak ikut suka sama suka. Di bawah apa namanya, borang DDA. Kalau dekat pejabat pusaka kecil tu, kita kena isi borang untuk muafakat sama rata, lepas di sisi undang-undang. Tetapi dari segi syariat, dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, di kalangan ahli waris yang terlibat, yang berhak mendapat harta pusaka tadi, mesti di kalangan orang yang berakal dan juga baligh. Bila kata berakal, bukan orang gila, bukan OKU, dari sudut akalnya, bukan daripada kanak-kanak yang belum baligh. Semua waris. Lelaki 15, perempuan 10. Nanti kita akan masuk dalam ashabul furud. Daripada waris-waris lelaki ada 15 orang, daripada waris-waris perempuan ada 10 orang. Kesemuanya 25 orang. Kalaulah berkumpul ke 25 ini, yang berhak mendapat cuma 5 sahaja. Siapa dia? Mak, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Bila ada 5 ini, yang lain dah tak boleh dapat. Dia akan jadi mahjub. Mahjub hirman, mahjub terhalang langsung. Adik-beradik ke, pakcik ke, datuk ke, cucu ke, semuanya ini akan terhalang oleh 5 orang ni tadi. 5 orang ini tadi, kalaulah misal kata kesemuanya nak bagi sama rata, kelima-lima orang ini mesti di kalangan yang akil dan juga baligh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti kena tahu bahagian masing-masing mengikut faraid terlebih dahulu. Bahagian ayah berapa? Bahagian ayah 1/6, bahagian ibu 1/6. Pasangan suami dapat berapa? Suami akan dapat 1/4, sebab si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan. Bakinya dapat dekat anak lelaki, anak perempuan, dengan nisbah lizzakari mithlu hazil unsayan. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kira-kira 10 minit tak sampai, okey, ada harta 1 juta contoh. Ayah banyak ni, mak banyak ni,
Suami banyak ni, anak-anak banyak ni, yang lelaki, yang perempuan banyak ni. Okey, dah. Tahu dahulu bahagian masing-masing. Ini syarat yang kedua. Nak bagi sama rata, kena tahu dulu. Kebanyakan yang berlaku, dia tak tahu dulu bahagian dia berapa ikut faraid. Tak apalah, bagi sama rata je lah. Hukum dia haram. Haram. Sebab dia membelakangkan tuntutan syariat perintah Allah untuk dibahagikan mengikut faraid. Faraid ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan pilihan kedua. Pilihan pertama. Dan hukum membahagikan harta pusaka mengikut faraid adalah wajib, bukan pilihan. Makna wajib apa? Kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Saya pernah tanya dengan sahabat saya, senior saya, merupakan guru saya juga, Ustaz Harul Nizam. Sebab soalan ini dulu saya pernah lama nak tanya, tapi tak tahu nak tanya kat siapa. Lalu saya terfikir dia, saya tanya dengan dia, Ustaz, bagaimana keadaan orang dulu-dulu yang tak pernah pun bahagi ikut faraid, tetapi dia bagi ikut suka sama suka. Ni dulu-dulu punya. Mungkin di kalangan atuk nenek kita dan ke atas bahagi ikut suka sama suka, ialah mungkin waktu tu tak tahu. Tak ada yang bagi tahu hukum bahagi faraid ini wajib, dan dia pun tak tahu dan tak tahu kat siapa nak rujuk waktu tu. Jadi bahagi suka sama suka. Jadi dia tanya dengan gurunya, Syekh Said Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta, Jabatan Mufti satu Mesir. Kalau kita Jabatan Mufti Negeri Selangor, negeri je. Ini Darul Ifta Mesir. Dia merupakan ahli jawatan kuasa Syekh Said Saltut. Apa kata Syekh? Dia kata wajib pulangkan balik harta yang digunakan kalau bahagian dia melebihi daripada hak yang sepatutnya. Jangan main-main dalam bab faraid. Kalau dah tak ingat Ustaz macam mana, lepaskan, bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tentukan. Kalau kita tahu, orang yang tahu dulu bahagi tak ikut faraid dan tak tahu pun tentang faraid, bagi suka sama suka, wajib cari balik waris-waris yang terdahulu, pulangkan balik, kira balik berapa, kemudian tentukan, okey sepatutnya saya dapat banyak ni je, tapi saya dapat lebih, ini lebihannya, bagi balik. Wajib, bukan pilihan kedua. Kalau dah tak tahu, dah tak jumpa, dah serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita yang mungkin dulu tak bahagi ikut faraid. Kita yang hidup sekarang ini kena pastikan yang bawah-bawah kita ini bahagi ikut faraid. Pesan ke anak-anak, ayah dah tak ada nanti, harta ayah wajib ikut faraid. Terpulang korang nak bagi sama rata atau tak, tentukan dahulu. Itu syarat untuk bahagi sama rata atau muafakat. Syarat kedua tadi, kena ikut faraid. Tentukan dahulu. Apa hikmahnya? Supaya orang yang nak serahkan hak dia pada orang lain, dia tahu berapa hak dia. Saya nak serah bahagian saya, tapi saya tak tahu berapa bahagian saya. Tak apalah, sama rata je lah. Mana kau tahu kau punya banyak, tantang kau punya sikit, kau nak sama rata, untunglah kau. Kena tahu bahagian kita dulu berapa. Kemudian contohlah adik perempuan kita bahagian dia sikit, perempuan, kakak kita pun sikit, dan di kalangan keluarga yang susah, contoh, Kak, bahagian saya ni dah ditentukan faraid banyak ni, banyak daripada akak. Akak ambil sikit, bagi kita sama rata. Boleh, dengan syarat sebelum tu tentukan dahulu faraid. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa dia? Kena redha di kalangan ahli waris yang 5 tadi. Yang 5 tadi, biasanya mak ayah kalau berlakunya kematian, yang lain-lain mak ayah ada, yang lain-lain ikut je. Sebab manut. Ni biasa berlaku mak ayah dah tak ada dah. Mak ayah si mati dah tak ada, kemudian anak-anak ni berebut. Ni masalah. Jadi kena ikut keredaan dan juga rela hati. Syarat ketiga, kena redha. Syarat kedua, kena tahu dahulu bahagian faraid. Syarat yang ketiga, kena redha di kalangan ahli waris yang terlibat. Kalau misal kata ada 4 lelaki, 4 perempuan, 8 orang anak. Yang lelaki ni kata seorang, dia kata yang sulung, aku tak setuju nak bagi sama rata. Aku nak ambil bahagian aku ikut faraid. Sebab kalau ikut faraid, bahagian aku lagi banyak. Kalau bagi sama rata, bahagian aku akan jadi sikit. Yalah, sebab yang perempuan 4, yang 4 lelaki, 4 perempuan, yang bahagian lelaki akan berkurang lah nak bagi sama rata. Yang 7 tadi wajib bagi yang seorang ni. Sebab dia minta haknya.
haknya yang Allah dah tentukan. Dan yang 7 ni haram nak kata dia ni tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang, masuk pocik dia. Tapi yang seorang ni ambil hak orang tak? Tak, dia ambil hak dia. Dia nak hak dia mengikut ketentuan Allah. Kalau yang seorang ni tak setuju, tak apa, bagi ikut dia faraid. Yang kita ada lelaki lagi, bagi 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan, semua setuju yang di kalangan 7 ini, bagi sama kata tak ada masalah. Itu 3 syarat yang kadang-kadang orang terlepas pada azan. Okay. Bila lepas azan isyak, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah Muhammad wa ala alihi Muhammad wa rabbana sallallahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam innaka la tukhliqul mi'ad. Insya-Allah kita sambung sedikit boleh Imam ya? Dalam 5 minit ke 10 minit. Ayat yang ke-11 dan ke-12 tadi menceritakan tentang menentukan siapa waris yang berhak mendapat faraid dengan terperinci. Allah tentukan sendiri melalui ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan ke-12 tentang ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa, dan mengikut keadaannya. Kalau ada anak berapa suami dapat, kalau tak ada anak berapa, begitu juga dengan isteri. Jadi ayat yang ke-13 selepas daripada penerangan Allah tentang ketentuan pembahagian pusaka mengikut waris-waris yang tertentu ini, apa kata Allah dalam surah An-Nisa yang ke-13 selepas itu? Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Segala hukum yang tersebut merujuk kepada apa? Ayat pembahagian pusaka tadi. Ayat 12, ayat 13, 11, 12 cerita tentang ketentuan faraid. 13 kata Allah, segala hukum tersebut adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yati'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Apa ayat selepasnya? Ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, berkaitan apa? Berkaitan faraid tadi. Sebab ayat ini berturutan 11, 12, 13, 14. Siapa yang ingkar, derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, dimasukkan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Masuk dalam api neraka bukan sekejap, khalidan, kekallah dia di dalamnya, bukan duduk saja seronok-seronok dalam neraka. Walahu azabum muhin, dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan-golongan yang ingkar, terutamanya dalam urusan pembahagian harta pusaka tadi. Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerangkan pembahagian tersebut, tilka hududullah, segala hukum yang tersebut, iaitu pembahagian untuk anak, untuk saudara, untuk ayah, untuk ibu, untuk suami, untuk isteri, ini adalah batas-batas syariat, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Perbahasannya nanti kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kalau tak ada, kita akan tangguh pada perjumpaan akan datang insya-Allah. Ada soalan tak? Ya. Macam tadi tu banyak kepada si mati. Bila mati tu kita urus haji, waris dia menghantar menyelesaikan haji dia ataupun hutang-hutang dia. Kalau si mati tidak ada mempunyai hasil, tak simpanan, tak duit, bagaimana cara dia nak mengatasi? Bagaimana nak membayar hutangnya? Bayar hutang. Kalau ada di kalangan waris yang mampu, bayarkan, tapi bukan wajib. Kalau waris ada yang mampu, dia boleh bayarkan, tapi bukan kewajipan pada si waris tadi.
Sebab hutang dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau haji tak mampu, tak wajib. Kalau dalam hidup dia orang yang susah, tak ada harta, maka dia tak wajiblah menunaikan haji. Ini bagi orang yang mampu masa hidup tapi tak pergi. Tak pergi tu bukan sengaja. Kita dah daftar. Bila tengok tahunnya Ain umur 70 baru boleh pergi. Giliran kita daripada tabung haji tu. Tapi mungkin boleh awal. Tak sempat nak pergi, meninggal dunia. Kita ada harta. Waktu hidup ini kita di antara orang yang mampu, maka termasuk hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab belum lagi mengerjakan haji. Tapi bagi orang yang tak mampu, memang dia tergolong dalam golongan yang tak mampu dari sudut hartanya. Dari sudut hartanya dia tak cukup, bermakna tak wajib. Tapi bagi hutang kepada manusia, contohnya waris-waris tadi, bukan tanggungjawab dia, kewajipan dia. Kalau ada harta si mati, gunakan harta si mati. Kalau tak ada, dia boleh bayar. Dia akan dapat pahala sebab apa? Berbuat baik kepada orang tuanya. Dapat melunaskan hutang ayahnya tadi kepada orang lain. Tapi tak wajib. Jelas Ada soalan lain? Ya. RM3,000 kena bayar. Yang ni untuk urusan hibah, wasiat. Untuk bagi sama rata. Okey. Saya nak sentuh situ sebenarnya tapi tak sempat. Dia kalau misal kata harta itu di bawah 2 juta, dia ada harta alih dengan harta tak alih. Harta tak alih seperti tanah ataupun rumah. Harta alih seperti duit dalam akaun KWSP, dalam bank ataupun kereta, kenderaan, itu semua harta alih. Bagi harta alih dan tak alih yang kurang daripada 2 juta, urusannya di pejabat pusaka kecil. Yang ini mengikut Akta Pusaka Kecil 1955. Kalau lebih daripada 2 juta, maka urusannya di Mahkamah Tinggi, iaitu melalui Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Tapi kalau hartanya kurang daripada 600,000, hanya kepada harta alih sahaja. Kalau ada harta tak alih, dia kena buat berurusan di 2 tempat. Satu, pejabat pusaka kecil. Kalau kita ini dekat ni pejabat daerah, dekat bahagian bawah, tingkat bawah sekali, dekat ujung tu ada pejabat pusaka kecil. Dekat situ untuk urusan yang mana aset si mati tadi kurang dari 2 juta, termasuk harta alih ataupun harta tidak alih. Kalau lebih 2 juta, urusannya adalah di Mahkamah Tinggi, mengikut Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Kalau dia tak ada harta alih, dia tak ada harta tak alih, dia ada harta yang alih sahaja, maknanya dia tak ada tanah, dia tak ada rumah, dia cuma ada harta yang alih, duit dalam simpanan ataupun KWSP dia, ataupun dia ada saham, dia ada gelang emas, rantai dan sebagainya. Yang ini kurang daripada 600,000, boleh berurusan di Amanah Raya, di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya. Jadi bila ada waris yang tak nak terima, yang tak nak, tak apalah, korang bagi-bagilah, macam kes haji tadi, ataupun nak bagi sama rata, dia nak istilahnya menyerahkan hak dia, menyerahkan hak dia kepada waris yang lain. Dia tak nak, dia kena isi satu borang bernama borang DDA, Peraturan 4A. Borang ini tujuannya adalah persetujuan yang perlu dilengkapkan oleh waris yang tidak dapat menghadiri bicara pusaka kecil ataupun di Mahkamah Tinggi ataupun di Amanah Raya. Borang ini akan menyatakan persetujuan bagaimana bahagian pusaka yang akan diperolehi waris yang tidak dapat hadir bicara itu akan dibahagikan, diagihkan, serta persetujuan menyeluruh mengenai bagaimana harta pusaka milik mati akan dibahagikan antara waris-waris. Kalau waris-waris yang boleh datang hadir pada hari perbicaraan pusaka, dia tidak perlu mengisi borang ini, kerana mereka akan memberikan persetujuan secara lisan, sama ada nak bagi ikut faraid atau sama rata. Jadi persetujuan dalam borang DDA ini ada 3 definisi ataupun 3 cara. Yang pertama secara faraid, ini bagi orang Islam. Bagi orang Islam, dia akan tentukan untuk faraid di kalangan ahli waris. Bagi orang yang bukan Islam, di bawah Akta Pembahagian 1958, ini bagi orang yang bukan Islam.
Cara yang kedua secara persetujuan seperti di dalam jadual, iaitu muafakat waris seperti sama rata atau bahagi berbeza mengikut persetujuan. Yang ini cara kedua yang macam Haji cakap tadi, dan dia kenakan bayaran 3,000. Dibahagi sama rata mengikut jadual yang dah ditetapkan, anak berapa orang, masing-masing nak bagi sama rata. Muafakat waris atas alasan memberikan hak mana yang lebih kepada yang kurang, bagi sama rata. Dan cara yang ketiga, menyerahkan sepenuhnya kepada mana-mana individu yang dikehendaki. Pilihan persetujuan di atas secara jelas menyatakan bagaimana harta pusaka tersebut akan dibahagikan, sama ada akan menerima harta pusaka tersebut melalui faraid atau akta pembahagian 1958 bagi orang yang bukan Islam mengikut persetujuan dalam jadual, atau ingin melepaskan sepenuhnya bahagian harta pusaka tersebut. Semuanya ini ada fee-nya, ada kosnya, berapa bayarannya di mahkamah nanti. Kalau di mahkamah tinggi lebih mahal kosnya berbanding di pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil 2 juta ke bawah nilai aset. Kalau lebih kena berurusan di mahkamah tinggi, macam yang Haji cakap tadi. Juta. Kalau lebih, kalau sekarang ini ketentuannya lebih daripada 2 juta baru pergi ke mahkamah tinggi. Kalau kurang 2 juta hanya berurusan di pejabat kecil, pejabat pusaka kecil dekat pejabat daerah, dekat bahagian bawah tu. Jelas ni ya? Okay. Tak ada dah ya soalan? Dah lewat dah ni? Perut pun dah bunyi dah ni. Okay, tak ada ya? Okay, kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tegur dari hati tuan-tuan dan juga puan-puan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.